Alhamdulillah, ini kali kedua, kalau tak silap saya lah, saya sampai ke Miri, bukan ke Sarawak. Ke Sarawak dah berapa puluh kali dah. Ke Miri kedua tak silap saya, dan saya pun tak ingat masjid mana. Dan saya dimaklumkan ini masjid yang tertua di Miri. Subhanallah. Saya kira sudah puluhan ribu orang soleh yang solat di sini, insya-Allah. Dengan keberkatan dan keberadaan mereka, pernah berada di sini, pernah berdoa. Kita juga berdoa pada malam ini supaya kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ampun, Allah rahmat, Allah kasih, Allah redha. Empat ni. Selalulah minta dengan Allah supaya Allah matikan kita sebagai hamba Allah yang paling Allah redha, yang paling Allah sayang, yang paling Allah ampun, dan yang paling Allah rahmat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, beruntungnya saya dan kita semua sebab kita Islam. Hari ini ada 8 bilion manusia yang Islam 1/3, lebih kurang lah ni. Alhamdulillah, saya dan tuan-tuan, perempuan, kita semua Islam. Alhamdulillah. Yang kedua, beruntungnya saya dan kita semua, malam ni kita hidup. Ni hidup ni. Malam ni kita hidup dan kita adalah umat seorang Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Rasul adalah hebat. Semua Rasul adalah alim. Semua Rasul alim. Tidak ada Rasul jahil. Semua Rasul alim. Dan bila satu orang Rasul itu diutuskan, dia adalah yang paling alim ketika itu. Waktu zaman Nabi Sulaiman, beliaulah yang paling alim ketika itu. Waktu zaman Nabi Yusuf, beliaulah yang paling alim ketika itu. Waktu zaman Nabi Idris, beliaulah yang paling alim ketika itu. Semua Rasul alim, semua Rasul baik. Tak ada Rasul yang mengangkat suara dan mengherdik serta memaki orang. Tak ada. Kesemua Rasul berakhlak baik. Kesemua Rasul adalah tampan. Kesemua Rasul bersuara merdu. Ini ilmu ni. Dalam kitab Tauhid disebutkan. Dan semua kebaikan ini, ketua dia nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Rasulullah Isra sampai di Masjidil Aqsa, Allah mendatangkan semua Rasul. Macam mana? Wallahu a'lam. Semua Rasul dah wafat kecuali Nabi Isa. Belum pernah merasakan kematian Nabi Isa. Panjang umur beliau. Semua Rasul lain dah wafat. Dalam peristiwa Isra, Mekah ke Masjidil Aqsa, Nabi sampai dalam masjid, Nabi tengok semua Rasul ada. Tuan-tuan bayangkan. Jumlah Nabi 124,000. Kalau yang selalu dengar ceramah saya, dia akan tahu maklumat ni.
Jumlah Nabi 124,000, jumlah Rasul 313. Dalam Al-Quran Allah hanya ceritakan 25 sahaja. Dalam Quran Allah hanya sebutkan 25. Itu yang terbaik dari 313. Bila Nabi masuk dalam Masjidil Aqsa, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube hari ni ada. Bukan Qubbah Sakhrah tau. Dia ada dua masjid yang berdekatan. Dalam YouTube, dalam gambar hari ni banyak penyelewengan. Dia letak Masjid Qubbah Sakhrah dekat dengan Masjidil Aqsa. Masjid yang kubah warna emas tu. Kemudian dia tulis di bawah tu Masjidil Aqsa. Bukan. Masjidil Aqsa yang lain, yang bukan yang kubah emas tu. Tapi dekat, kedudukan tu dekat. Nabi masuk dalam Masjidil Aqsa, Nabi melihat rasul-rasul lain. Nabi tengok. Tuan-tuan bayangkan. Semua rasul. Kesemuanya adalah hebat. Ada Adam, ada Idris, ada Nuh, ada Hud, ada Saleh, dan tidak semua dikenali oleh Rasulullah. Nabi tak kenal. Bila Nabi tengok kali pertama tu, Nabi ramai Rasul. Kemudian Allah mengarahkan untuk kesemuanya solat 2 rakaat. Solat apa? Wallahu a'lam. Puluhan hadis Isra' wal Mi'raj tak cerita solat apa. Bila solat nak didirikan, yang akan jadi imam adalah yang paling alim di kalangan semua Rasul itu. Bila nak solat, yang akan jadi imam adalah yang paling saleh di kalangan semua Rasul itu. Dan ketika itu Allah mengarahkan Jibril untuk mengarahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ke depan menjadi imam. Nabi kita, Nabi saya dan Nabi kita semua. Alhamdulillah. Mukjizat Nabi kita ada 1000. Semua yang berlaku mukjizat kepada Rasul-Rasul lain berlaku kepada Rasulullah, bahkan lebih hebat. Nabi Sulaiman bercakap dengan binatang dan jin. Rasulullah bercakap dengan pokok, batu dan batang tamar yang telah kering. Sallallahu alaihi wasallam. Dia ketua segala mukjizat Rasulullah. Kalau Musa membelah bulan dengan tongkatnya, Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya, Nabi kita membelah bulan dengan isyarat tangannya. Nabi tunjuk begitu. Di Makkah peristiwa tu. Semua mukjizat Rasul-Rasul lain terhimpun pada Nabi kita Muhammad kerana dia penghulu dan presiden para Rasul. Ketika Nabi Isa mengubat orang buta, datang seorang buta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang buta. Ya Rasulullah, saya nak lihat. Tuan-tuan, orang kalau buta sejak lahir, tuan-tuan bagi 1 bilion USD pun dia tak boleh tengok. Subhanallah, ni nikmat mata. Nikmat mata. Tadi saya naik flight. Di depan saya ada 2 orang. Line depan ada 2 orang. Saya tengok tangan dia bergerak banyak, menarik perhatian saya. Saya pun perhati lama, saya perhati.
Rupanya tangan dia bergerak banyak dua-dua orang ni sebab bahasa isyarat. Dua orang depan. Saya perhati. Lama saya perhati. Kemudian keluar daripada hati saya, terima kasih ya Allah. Nikmat telinga dan mulut yang telah Engkau kurniakan puluhan tahun padaku. Lama saya tengok mereka bercakap dengan bahasa isyarat. Jadi nikmat. Mata yang buta daripada lahir, tuan-tuan, bagi 1 bilion USD tak boleh baiki. Maha suci Allah yang menciptakan panca indera mata. Berapa kali kita syukur, terima kasih dengan Allah. Hidup dah 60 tahun Allah bagi mata. Sehari tak pernah buta lagi. Sekali belum pernah ucap Alhamdulillah atas nikmat mata, wahai Allah. Terlupa barangkali. Bila sahabat ni datang, ya Rasulullah, boleh tak tolong doa? Saya nak tengok. Nabi kata, kalau kamu bersabar sampai akhir hayat, aku doakan kamu syurga. Dia kata, ya Rasulullah, tengok pun nak, syurga pun nak. Dia lagi cerdik. Bukan dia lagi cerdik, maksudnya memanglah Rasulullah lebih bijak, tapi sahabat kata, ya Rasulullah, tengok pun nak, syurga pun nak. Nabi kata, pergi bersuci, solat 2 rakaat, doa dan tawassul. Doa dan bertawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu bika binabiyyika nabiyyir rahmah. Wahai Allah, aku memohon kepadamu. Mohon kepada Allah. Ni ulama ahli sunnah wal jamaah ajar kita. Permohonan kita dengan Allah. Yang menyembuhkan Allah. Yang bagi sakit pun Allah. Wahai Allah, aku mohonkan kepada kamu, wahai Allah. Tetapi aku menggunakan perantaraan kekasihmu, Nabi Rahmat. Ini perantaraan, dia panggil tawassul. Kau kembalikanlah penglihatan ini, kau celikkanlah mata ini. Dengan menggunakan perantaraan Rasulullah, satu makhluk yang paling Allah sayang di atas alam ni. Habis semayang, Allah kembalikan mata beliau. Radhiyallahu anhu. Sahabat ni. Mukjizat Nabi yang dimiliki oleh semua Rasul. Rasulullah ada, Allah tambah lagi ratusan mukjizat yang tidak dimiliki oleh Rasul-Rasul lain. Yang paling ajaib sekali ialah waktu saya belajar dulu, bila saya baca hadis, yadkhulu min ummati, hadis ni, mukjizat yang Nabi ada dan kesemua Rasul lain tidak ada, 70,000 akan masuk ke dalam syurga di kalangan umat aku sahaja. 70,000 orang tanpa dibuka buku amalan mereka dan tanpa dihitung, dan sehari pun, sesaat pun mereka tidak akan disiksa. Tuan-tuan, kelebihan ni bukan Rasul lain tak ada, Rasul lain pun tak dapat. Subhanallah. Umat Rasulullah sahaja sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi je, iaitu masuk dalam syurga tanpa dibuka buku amalan. Kalau ustaz kata Nabi lain pun tak dapat, maksudnya adakah Rasul-Rasul lain ditimbang? Jawapannya ya.
Rasul-rasul lain ditimbang tetapi sekelip mata cepat. Tapi adakah ditimbang? Ya, ditimbang. Dalil juga hadis sahih, Rasul ataupun manusia pertama yang ditimbang ialah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni menganggotai majlis presiden para rasul. 124,000 Nabi, ada 5 presiden. Dia panggil ulul azmi. Tak ada siapa tulis malam ni, semua Imam Syafi'i. Masya Allah. Nanti boleh tengok balik dalam YouTube. 124,000 Nabi, ada 5 presiden. Majlis presiden para rasul. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Bukan calang-calang Nabi Nuh ni. Nabi Nuh buat kerja dakwah, bukan jadi AJK biru agama masjid tau. Nabi Nuh buat kerja dakwah 950 tahun. Yang masuk Islam tak sampai 100. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lama saya renung. Quran ini kena tadabbur baru tuan-tuan boleh nampak mukjizat Quran dan kisah yang Allah bawa dalam Quran. Nabi Nuh akan dipanggil, orang pertama sekali dipanggil di padang mahsyar. Tuan-tuan, hari ni 2022 ni ada lebih kurang 7 bilion ataupun 7 ke 8, saya tak ingat. 7 lah yang yakin. Ada 7 bilion manusia. 7 bilion. Hari ni 2022 seluruh dunia. 1 bilion kalau berdiri di seluruh Sarawak tak muat. Berdiri tau, bukan buat rumah. Berdiri. 1 bilion. Tak muat tempat. Ramainya 1 bilion. Itu baru 2022. Ada 7 bilion. 100 tahun lepas, 200 tahun lepas, 1000 tahun lepas, 2000 tahun lepas, banyak mana tuan? Manusia pertama Allah panggil Nuh alaihissalam. Apa yang berlaku? Nabi Nuh ditimbang amalan dia satu persatu. Tapi tak ada sangkut apa. Laju dilihat dan ditimbang amalan Nabi Nuh 1000 tahun. Allah bertindak dengan maha adil pada hari itu. Lalu Allah bertanya di hadapan semua. Soalan yang Allah tanya pada ketika itu saya sebut pada malam ini. Dan kita semua akan mendengar soalan yang sama daripada Allah Jalla Jalaluh. Bukan daripada siapa-siapa. Allah Ta'ala panggil lu. Ya Nuh, wahai Nuh. Hal ballaghta qaumak? Adakah kamu telah sampaikan dakwah ini, tugasan ini kepada umat kamu? Nabi kata, Nabi Nuh kata, ya wahai Allah. Allah Ta'ala tanya, wahai umat Nuh. Setiap Rasul di belakang dia umat dia. Nabi Nuh kan tak sampai 100 orang yang masuk Islam. Yang lain semua tak Islam. Bila Allah Ta'ala tanya, wahai umat Nuh, hal ballagha Nuh qaumahu? Adakah Nuh telah sampaikan dakwah ini kepada kamu semua? Dia berkata tidak. La ya Rabb. Tiap-tiap hari cakap bohong. Tiap-tiap hari sebar cerita fitnah. Dalam wall dia tak ada benda betul.
Dalam wall dia cerita kutuk orang, kongsi aib orang. Mati, mulut dia tak boleh nak sebut kebenaran, mati tak biasa sebut. Mulut yang 60 tahun hidup 24 jam siang dan malam biasa dengan maksiat, tak pernah sebut subhanallah. Bangun di mahsyar, bila Allah tanya, dia kata tidak wahai Allah. Ramai-ramai umat Nabi Nuh jawab tidak. Kemudian Allah Ta'ala tanya, wahai Nuh, siapa yang menjadi saksi kepada kamu bahawa kamu menyampaikan? Nabi Nuh menjawab, Muhammadun wa ummatuh. Muhammad dan umatnya akan menjadi saksi bahawa aku menyampaikan risalah ini, wahai Allah. Yang tu yang Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan, itu keistimewaan kita. Yang Allah sebut dalam Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami yang menjadikan kamu umat Muhammad satu umat yang pertengahan, sederhana, dan kamu juga wahai umat Muhammad menjadi saksi kepada rasul-rasul yang lain. Ketika itu kita umat Nabi Muhammad yang beriman akan menjadi saksi kepada Nabi Nuh. Wahai Allah, kami bersaksi Nuh alaihissalam telah menyampaikan dakwah dan tugasan ini kepada umat dia. Allah Ta'ala tanya kita yang beriman, macam mana kalian tahu? Dalam keadaan Allah Maha tahu, kita pun bagi tahu, wahai Allah, kami membaca Al-Quran dan kami melihat perjuangan Nuh disebutkan oleh kamu wahai Allah di dalam Al-Quran. Ini kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul dipanggil seorang demi seorang untuk ditimbang. Tapi dengan sepantas kilat lah ditimbang. Cepat, tak ada sangkut apa. Bila habis semua Rasul ditimbang, sampai giliran manusia biasa seperti saya dan kita semua. Kita ni tak ada Nabi tau. Jangan kat tangan, Ustaz, saya seorang je Nabi. Tak ada Rasul ni. Kita tak ada Nabi, tak ada Rasul. Kita semua manusia biasa. Kita nak masuk syurga melalui pintu apa? Wallahu a'lam. Sebab yang akan masuk syurga minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 pintu. An-nabiyyin, para nabi dan rasul. As-siddiqin, yang mencapai tahap as-siddiqin ni antaranya Abu Bakar, antaranya Maryam bintu Imran, bunda Nabi Isa AS. Bawah sikit pada rasul. Asyuhada, yang mati syahid. Ramai keyboard warrior banyaklah. Niat mati syahid di medan pertempuran. Di media sosial dia panglima, tapi hantu pun takut. Tak berani duduk seorang. Bunyi sikit takut. Subhanallah. Tu nak masuk medan perang macam mana tuan? Wasyuhada was-salihin. Orang soleh. Semua rasul dah selesai. Lalu dipanggil orang biasa. Kata Nabi SAW, ketika dipanggil orang biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan umat aku. Nahnul akhirun al-awwalun. Nahnul awwalun al-akhirun. Salah satu riwayat lah, Nabi kata kita adalah yang terakhir Allah utuskan di dunia. Tetapi bila nak dipanggil untuk ditimbang, umat aku didahulukan untuk ditimbang amalan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab jadi umat Nabi Muhammad.
malam ni kita akan keluar dalam keadaan kita berasa untung sangat jadi umat Rasulullah. Umat Nabi Muhammad pun dipanggil. Kemudian Allah SWT bagi tahu di padang mahsyar, sila datang dan tampil ke hadapan siapa tuan? 70,000 di kalangan umat Muhammad. Sekarang mereka menuju ke syurga. Jangan buka buku amalan mereka. Sesaat pun mereka tak akan masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Sejak saya baca hadis itu, daripada hari itulah saya mendoakan kepada Allah tiap-tiap hari. Wahai Allah, kurniakanlah kepada kami syurga tanpa hisab dan azab. Tanpa hisab, perhitungan dan azab. Rasul lain tak dapat. Subhanallah. Hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita yang hidup ni masih ada peluang. Ni hari ni yang sekarang ini sedang hidup masih ada peluang dan ruang untuk hati dan mulut dia menyebutkan kepada Allah doa ni tuan. Dan tuan-tuan nak tahu Allah Taala makbulkan permintaan itu, tuan-tuan perhatilah mulai malam ini sampai masa mati tuan-tuan. Apakah Allah gerakkan mulut dan hati tuan-tuan untuk menyebutkan permintaan itu berulang kali, ataupun malam ni lah yang terakhir tuan-tuan dengar. Sebab kata para ulama, ketahuilah tanda Allah nak mengurniakan dan memustajabkan serta memakbulkan permintaan kalian, Allah akan menggerakkan bibir dan hati kalian untuk mengulang-ulang kali memohon permintaan itu. Ulang kali itu bukan 10 kali tuan. Satgi tuan-tuan kata, Ustaz, 4 tahun dah saya minta, lebih 1000 kali saya minta. Benda apa? Adalah permintaan tu, Allah tak bagi-bagi pun. 6 tahun dah minta, Allah tak bagi-bagi pun. Tuan-tuan, tidak ada permintaan yang Allah tolak. Allah akan bagi pada waktu yang Allah nak, dalam bentuk yang Allah nak. Nabi Zakaria berkahwin, tak ada anak. Setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Allah, tiap-tiap hari. Janganlah kau wafatkan aku dalam keadaan aku seorang, tak ada zuriat. 70 tahun Zakaria alaihissalam tak ada tangan. Kita baru 15 kali. Sebab tu tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat sekalian, baca kisah para rasul. 70 tahun angkat tangan, ya Allah, tak ada anak lagi, ya Allah. Rasul. Sehinggalah isteri Nabi Zakaria telah pun tua, Nabi Zakaria telah pun berubai, isteri Nabi Zakaria telah pun putus haid ketika itu. Nabi Zakaria masih mengangkat tangan, sedangkan tangan satu lagi memegang tongkat kerana tak mampu nak berjalan laju dah. Masih lagi angkat tangan. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Subhanallah. Pelik pemikiran para rasul. Ajaib baik sangka rasul dengan Allah. Ketika itu turun malaikat, wahai Zakaria, Allah akan memberikan kepada kamu Yahya. Nabi Zakaria dah beruban semua dah. Nabi Zakaria kata, isteri saya dah
isteri saya dah begitu tua. Malaikat kata, bukankah kamu yang memohon dengan Allah? Bukankah kamu yang bersabar dan redha dengan keputusan dan qada dan qadar Allah? Bukankah kamu yang berbaik sangka dengan Allah Jalla Jalaluh? Maka Allah Ta'ala kata, malaikat kata, Allah perkenankan permintaan kamu. Subhanallah. Subhanallah. Teruskan memohon. Teruskan memohon. Dan tanda Allah nak bagi permohonan itu, Allah akan gerakkan mulut dan hati kamu tiap-tiap hari. Tak pernah lupa. Rabbighfirli wa liwalidayya. Tak pernah lupa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak pernah lupa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tak pernah lupa. Allah nak bagi, insya-Allah. Allah panggil umat Nabi Muhammad 70,000 orang. Kesemuanya seperti raja dan presiden dunia. Semua 70,000 ni. Cahaya yang paling terang di mahsyar adalah cahaya yang terbit dan terpancar daripada 70,000 umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisab dan azab. Cahaya tu macam mana Ustaz? Cahaya ni nak beritahu tuan-tuan, macam tuan-tuan tengok cahaya bulan mengambang, begitulah bercahayanya wajah 70,000 orang ni. Maksudnya nampaklah Ustaz di mahsyar. Memang kita akan nampak cahaya yang paling terang adalah cahaya mereka ini. Yang lain lagi ratus bilion manusia yang lain, kesemuanya tidak bercahaya. Umat-umat Nabi lain pun, umat-umat Nabi lain, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun bukan dari kalangan 70,000 tadi, kesemua umat Nabi Muhammad yang Islam dan solat, anggota wuduk mereka bercahaya. Nabi cerita, Nabi kata, selepas mahsyar habis, siapa yang Allah panggil nama dia seorang-seorang tuan, seorang-seorang. Tuan-tuan tunggu tadi setengah jam pun dah geram dah. Lama. Mana Ustaz? Saya 13 jam ni nak sampai sini tuan. Lagi lama. Lagi letih. Tapi dapat mikrofon tak letih lah. Rasulullah cerita, selepas setiap orang selesai ditimbang seorang demi seorang, Allah panggil nama beliau, Fulan bin Fulan. Dia pun bangun. Dia berjalan datang ke depan. Depan sekali. Berapa ratus kilometer di depan, wallahualam. Depan sekali. Lalu Allah arahkan untuk dia buka buku amalan dia. Malaikat pun buka buku dia. Dia tengok dengan mata ini tuan-tuan, dengan mata ini. Bukan mimpi tau. Seperti mana malam ni tuan-tuan pegang ni. Begitulah di mahsyar tuan-tuan boleh pegang ni. Seperti mana malam ni tuan-tuan berjalan memijak lantai dan bumi ni, di mahsyar tuan-tuan akan berjalan memijak dan rasa bumi mahsyar itu. Seperti mana tuan-tuan rasakan kesejukan angin kipas pada malam ini, begitulah bahangnya mahsyar kepada orang yang bukan Islam. Rasa-rasa. Melihat seperti mana kalian lihat, mendengar seperti mana kalian mendengar, berjalan seperti mana kalian berjalan pada malam ini.
Tuan-tuan, kalau malam ini, sekarang ni, kita ambil seorang, bongkar semua aib dia depan ni. Esok dia duduk miri lagi. Dia tak duduk miri lah. Dia akan pindah ke Kuching. Ataupun Brunei. Dekat sikit. Subhanallah. Subhanallah. Kita ambil seorang malam ni, kita tak di depan, kita bongkar semua aib dia. Depan ni je, banyak ni, 1000 orang ni je. Subhanallah. Nabi kata, setiap kali dipanggil seorang, kebiruan kulit dia, tak ada buka buku lagi. Sebab dia tahu sekejap lagi keseluruhan aib dia akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biru tuan bukan. Dan tiap-tiap orang yang habis ditimbang, destinasi seterusnya setelah habis ditimbang, tuan-tuan bayangkan nak tunggu giliran berapa ratus bilion manusia waktu tu. Kalaulah seorang ambil masa untuk ditimbang setahun, kita 60 tahun amalan kita, timbang setahun lah, kita kata setahun timbang, maka memerlukan berapa puluh ribu bilion tahun untuk selesai. Sebab itu kata Rasulullah, sehingga ada orang kafir datang ke hadapan, wahai Allah, kalau nak buang kami ke dalam neraka pun, buanglah, tak tahan. Bukan tak tahan diseksa, tak tahan menunggu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perjalanan itu berat dan ia benar. Sama ada kita percaya ataupun tidak, ia benar. Sebab tu Nabi sebut as-siratu haq. Titian sirat itu benar. Al-jannatu haq. Syurga itu benar. An-naru haq. Neraka itu benar. Nabi ulang. Nabi sebut. Mahsyar itu benar. Barzakh itu benar. Timbangan itu benar. Dosa dan pahala itu benar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bila habis timbang, destinasi kita seterusnya, setelah sekian lama manusia diam di mahsyar, tak ada siapa berani cakap, semuanya menundukkan pandangan, tak berani tengok depan. Sekian lama. Destinasi seterusnya adalah destinasi yang ditunggu oleh semua orang untuk berehat sebentar sebelum menaiki titian sirat. Destinasi itu adalah berhenti di Telaga Kausar, ataupun dalam hadis sahih disebut Haudun Nabi. Disebut Haudun Nabi maksudnya telaga Rasulullah. Setiap Rasul ada telaga, dan setiap yang habis ditimbang amalannya akan mencari Rasul mereka masing-masing. Dan aku akan beri minum kepada kalian seorang demi seorang di telagaku setelah kalian habis ditimbang amalan kalian. Lalu sahabat tanya, Ya Rasulullah, ata'arifuna ala kathratil khalaiq? Macam mana nak tahu kami ni umat kamu? Tuan-tuan, Rasulullah tak pernah tengok kita. Rasulullah tak pernah jumpa dengan kita. Sahabat tanya bagi pihak kita. Sahabat tanya bagi pihak kita, Ya Rasulullah, macam mana Tuan nak kenal kami? Waktu tu manusia sangat ramai di mahsyar. Nabi kata, aku kenal umat aku kerana anggota wuduk mereka percaya, dan hanya umat Muhammad saja yang anggota wuduknya percaya. Sallallahu alaihi wasallam. Anggota wuduk. Hari ni ramai tak ramai yang tak solat? Ramai.
yang tak solat ramai. Tiap-tiap rumah ada yang tak solat. Ada yang ibu tak solat, ayah solat, anak-anak solat. Ada rumah ayah tak solat, ibu solat, anak-anak tak solat. Ada rumah mak ayah tak solat, anak-anak solat. Ada rumah mak ayah solat, anak-anak tak solat. Ada rumah semua solat, alhamdulillah, dan ada rumah semua tak solat. Tiap-tiap rumah ada wakil tak solat. Peratus yang tak solat di Malaysia ni 20 tahun yang lepas 70%. Kalau hari ni cikgu kalau mengajar sekolah menengah, kalau cikgu yang mengajar sekolah menengah, cuba tanya pelajar sekolah menengah, berapa orang yang solat 5 waktu? 20-22, tuan-tuan nak tahu nisbah yang solat ni, tuan-tuan masuk kelas, tuan-tuan tanya, berapa yang solat 5 waktu penuh? Saya cikgu dulu, saya mengajar sekolah menengah, SPM sampai STAM. Solat 5 waktu. Subhanallah. Maksudnya di mahsyar kelak, bila tak solat, maka anggota wuduk dia tidak bercahaya. Bercahaya tu macam mana Ustaz? Maksudnya di mahsyar nanti, Nabi nak kenal bercahaya tu macam mana? Bercahaya itu seperti mana tuan-tuan tengok lampu malam ni mengeluarkan cahaya. Muka anggota wuduk, muka, tangan sampai siku, kepala, telinga, kaki. Semua ini akan bercahaya di mahsyar. Bila Rasul lain di mahsyar melihat manusia-manusia yang berjalan di mahsyar yang bercahaya anggota wuduk, Rasul lain tahu itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umat Muhammad. Itu umat Muhammad. Itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut hanya umat aku sahaja. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan Allah pilih jadi umat Nabi Muhammad. Kita. Terima kasih wahai Allah. Terima kasih wahai Allah. Kemudian hadis seterusnya Nabi sebut bila nak naik titian sirat yang panjang ini, Rasulullah pijak kaki kanan atas titian sirat, sekelip mata sampai depan pintu syurga. Begitu juga 70,000 orang yang di belakang Nabi. Siapa 70,000 tadi yang masuk syurga tanpa hisab dan azab tu? Termasuk yang paling belakang Nabi, paling dekat Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhumah, paling dekat. Dua orang sahabat ni, subhanallah. Belakang Nabi je. Mereka juga letak kaki kanan sekelip mata depan pintu syurga. Dia bukan terus dalam syurga, dia ada ruang dulu depan tu. Kata Nabi, umat pertama yang melintas titian sirat umat aku, kata Rasulullah. Ini juga hadis sahih. Umat Nabi yang pertama melintas titian sirat. Panjangnya titian sirat ni, saya sebut satu hadis je. Nak ajak tuan-tuan bayangkan alam titian sirat ni sebuah alam yang panjang. Tak habis tuan, mahsyar belum habis, mahsyar belum selesai, ada sirat pula. Cuma kita ada rehat di telaga tadi. Sirat, kata Rasulullah, ada satu orang dia naik sirat, kemudian
dia menghidu bau wangi syurga. Bila dia hidu bau wangi syurga, dia ingat dah dekat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak orang itu dengan syurga lebih kurang 50 tahun nak sampai. Kita, tuan-tuan, kalau kita bau kan, bau gulai ke masak kan, dekat lah, bukan 10 km kan, 1 km pun tak boleh bau kan, kalau bau wangi masak kan. Puluhan tahun sebelum sampai. Panjang mana titian sirat tu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada yang sepantas kilat. Sebab tu saya sebut tadi, Nabi langkah sekelip mata sampai di sana. Sebab yang paling laju sepantas kilat. Yang kedua, seperti pecutan kuda. Ada yang lajunya melintas titian sirat seperti orang yang berlari pantas. Nombor 3. Ada yang seperti berjalan, jalan sampai depan pintu syurga tapi berjalan. Dan ada orang yang merangkak, dan ada orang yang yang last sekali apa yang mengesot di bawah tu, yang mengesot di atas titian sirat sampai sana. Kesemua kelajuan itu mengikut tahap kemuliaan dan ibadat kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, atas bumi ini. Hebat kita di sisi Allah, tinggi redha Allah dengan kita, maka lajulah perjalanan kita. Bila Rasulullah dengan umatnya yang paling awal sampai di depan pintu syurga, syurga dalam keadaan tertutup. Panjang pintu syurga, lebarnya ratusan ataupun ribuan kilometer lebar dia. Pintu syurga utama. 1000 kilometer ni pintu istana mana, tuan-tuan? Tak ada istana lah. Tak ada. Tiada raja yang boleh menandingi. Lebar pintu syurga ribuan kilometer. Ada hadis. Bila Nabi sampai, pintu syurga dalam keadaan tertutup. Lalu Nabi memegang tombolnya. Kemudian Nabi ketuk. Malaikat yang menjaga itu tanya, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat itu pun buka. Malaikat itu kata, wahai Muhammad, Allah memerintahkan aku untuk buka pintu ini kepada orang yang bernama Muhammad sebagai manusia yang pertama mengetuk pintu syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi di setiap penjuru alam ini penuh dengan rahsia dan keberkatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti saya sebut begitu? Buktinya ialah satu-satunya nama makhluk yang diabadikan oleh Allah untuk dilaungkan sekuat-kuatnya 24 jam siang dan malam tanpa henti, ialah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuan-tuan tak pernah terfikir azan tak sama, berbeza waktunya di seluruh dunia. Bahkan di Malaysia ni saja, daripada Perlis sampai ke hujung Sarawak ni, semua berbeza. Lepas 2 minit ni azan, lepas 3 minit ni azan, masuk waktu ni, masuk waktu ni. Habis. Sekali masuk Zuhur, berapa jam? Maka satu hari bermula daripada Indonesia, berakhir sampai ke Rusia, bermula daripada Afrika Selatan, berakhir ke Jepun, 24 jam disebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu-satunya nama makhluk. Allah Ta'ala memang hebatlah, Tuhan pencipta yang makhluk.
Subhanallah. Itulah Rasul kita, Nabi SAW. Akhir sekali, bila Nabi masuk bersama dengan kita semua, tuan-tuan jangan bayangkan kita duduk di mahsyar lagi. Ni Nabi dah sampai depan pintu syurga ni. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan salah seorang daripada 70,000 tu. Ramai yang bayang Nabi saja dengan 70,000 tadi. Dia duk bayangkan diri dia duduk di mahsyar lagi, duk tunggu untuk ditimbang. Jangan baik sangka dengan Allah, kerana Allah akan berurusan dengan kamu seperti mana yang kamu baik sangka dengannya. Yang ni Allah Ta'ala sendiri yang sebut, Allah sendiri yang isytiharkan. Tuan-tuan dengar apa Allah Ta'ala isytihar. Ana inda husni dhanni abdi bi. Aku akan berurusan dengan setiap orang daripada kamu seperti mana sangkaan dia kepada aku. Kalau dia sangka Allah Maha Pemurah dengan hidup dia, Allah akan Maha Pemurah dengan hidup dia. Kalau dia sangka baik dan dia penuh yakin Allah akan kasih dan masukkan dia ke dalam syurga, Allah mesti kasih dan masukkan dia ke dalam syurga. Sebab Allah sebut, ana inda husni dhanni abdi bi. Aku akan berurusan dengan tiap-tiap orang daripada kalian mengikut cara sangkaan kalian kepada aku. Jalla jalaluh, Jalla jalaluh, Allah Rabbul Alamin. Nabi duduk dengan sahabat, Nabi kata syurga itu luas. Luas lah, tak ceritalah syurga. Kemudian Nabi kata, aku berdoa kepada Allah. Tuan-tuan dengar apa doa Nabi? Wahai Allah, jadikanlah 1/3 ahli syurga ini di kalangan umat aku. Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. 1/3. 1/4 dulu Nabi doa. Para sahabat bertakbir. Kemudian Nabi tak ada tangan, Nabi kata, ya Allah, jadikan 1/3 adalah di kalangan umat aku. Sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian Nabi angkat tangan, Nabi kata, ya Allah, jadikan 1/2 ahli syurga adalah di kalangan umat aku. Sahabat bertakbir, sahabat kata, Allahu Akbar. Kemudian Nabi pun sebut, ketahuilah Allah memakbulkan doa aku. 1/2 ahli syurga adalah di kalangan umat aku. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala himpunkan kita semua bersama Rasulullah dalam syurga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Takat dulu insya-Allah pada malam ni. Semoga kita dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan, termasuk diri saya lah. Jadi semoga majlis ilmu pada malam ni memberi kesan kepada diri kita semua. Allah Ta'ala ampunkan kita semua, Allah kasih kita semua, Allah redha kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi lana khairan. Ya Allah, kami semua Islam. Ya Allah, kami semua beriman. Ya Allah, kekalkanlah iman dan Islam ini sampai akhir hayat kami. Ya Allah, kami semua ada dosa. Ampunkanlah dosa kami dan dosa keseluruhan ahli keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, benda yang paling bernilai dalam alam ni redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah pada malam ni keredaan-Mu kepada semua yang ada dalam masjid ni, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua kami teringin masuk dalam syurga Firdaus. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada seorang di kalangan kami, doa dia mustajab, ya Allah.
dia orang soleh, Engkau pandang dia ya Allah. Kami mengangkat tangan bersama-sama dengan mereka ya Allah, orang-orang soleh yang ada dalam masjid ni ya Allah. Redalah kami dan ahli keluarga kami, ampunkanlah kami semua dan ahli keluarga kami, rahmatilah kami semua dalam masjid ni bersama seluruh ahli keluarga kami, dengan berkat, dan kami bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh yang ada dalam masjid ni wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.